Okey, Assalamualaikum. So macam mana minggu lepas dengan kamu punya ujian? Senang je kan soalan? Okey? Tak apa, nanti Suzah tanda, Suzah hantar dekat Google Classroom, okey? Okey, so hari ni kita akan belajar subjek akhlak. Buka buku akhlak, buku teks, muka surat 36. Ni 36. Okey, kita tengok tajuk dia ni. Dia kata apa ni? Pergaulan bersama ibu bapa. Sudah ulang Pergaulan bersama ibu bapa. Okey, kita tengok gambar. Okey, ni kakak ni dia jalan dengan bapa dia. Ni kakak dengan abang ni sebelum pergi sekolah dia salam ibu dan bapa. Okey, lepas tu kakak ni dia tolong cuci pinggan dekat dapur. Dan akhir sekali gambar ni kakak ni dia bagi hadiah dekat mak dia, kan? Okey. Okey, kita tengok adab-adab ketika bersama-sama ibu bapa. Okey, adab-adab ketika bersama-sama ibu bapa. Okey, yang pertama ni, okey, Ustazah baca, lepas tu kamu ulang dengan Ustazah, okey? Memberi ucapan salam. Okey, ulang. Memberi ucapan salam. Maksudnya apa? Kita bagi salam dekat mak ayah kita, kan? Okey. Kemudian mencium tangan kedua-dua ibu bapa. Mencium tangan kedua-dua ibu bapa. Kalau salam kena cium, kan? Okey. Kemudian bercakap lemah lembut. Bercakap lemah lembut. Cakap elok-elok, kan? Jangan menjerit-jerit, kan? Woi, macam tu, tak boleh, Okey, kemudian menjaga perasaan ibu bapa. Menjaga perasaan ibu bapa. Okey, tundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka. Kita ulang, tundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka. Tengok gambar ni, kan? Mak ayah dia tengah duduk atas sofa. Abang ni nak lalu, dia tundukkan badan, kan? Macam tu. Okey, kemudian jangan mencelah percakapan mereka. Jangan mencelah percakapan mereka. Contohnya mak ayah kamu tengah bersembang, kan? Tengah bercakap. Tiba-tiba kamu menyampuk. Maksudnya tak boleh lah. Okey? Kita tunggu ibu bapa kamu habis cakap dulu, okey? Memohon restu ibu bapa. Memohon restu ibu bapa. Memohon restu ni seolahnya macam apa-apa kamu nak buat, minta izin dulu, kan? Contohnya kamu nak main dekat taman, jangan terus pergi macam tu. Kena tanya, mak boleh tak kakak nak main dekat taman? Tu memohon restu ataupun meminta izin lah, okey? Okey, kemudian ucap terima kasih atas pemberian. Ucap terima kasih atas pemberian. Kalau kita dapat apa-apa, kan? Kalau makan malam, makan pagi, mak kamu sediakan, ayah kamu sediakan, kan? Cakap terima kasih mak, siapkan makanan, kan? Macam tu. Okey, kemudian tidak mendahului ibu bapa ketika berjalan. Tidak mendahului ibu bapa ketika berjalan. Okey, ni antara adab-adab ketika bersama-sama ibu bapa. Banyak, kan? Okey, kamu cuba cek balik diri kamu, mana yang kamu rasa macam kamu tak buat lagi. Okey, kalau ada yang tak buat lagi, boleh start. Lepas belajar ni, boleh start. Okey? Okey, kita tengok muka surat sebelah. Okey. Fadilat beradab dengan ibu bapa. Okey, fadilat ni daripada awal tahun Ustazah dah cakap, kan? Fadilat ni maksud dia kelebihan.
Okey. Yang pertama, dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah. Siapa buat baik dengan ibu bapa dia, Allah sayang. Okey. Kemudian mendapat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah. Mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, jiwa sentiasa tenang. Jiwa sentiasa tenang. Kemudian, doa dikabulkan Allah. Doa dikabulkan Allah. Siapa yang buat baik dengan mak ayah dia, bila dia berdoa tu, Allah makbulkan je. Okey. Kemudian, mendapat keredaan Allah. Mendapat keredaan Allah. Okey. Last sekali, dikasihi oleh rakan dan kawan. Dikasihi oleh rakan dan kawan. Okey. Yang ni semua kelebihan bila kamu buat baik dengan ibu bapa, beradab dengan ibu bapa. Okey, kita tengok pula akibat. Akibat tak beradab dengan ibu bapa. Okey. Yang pertama, dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Dimurkai ni maksudnya Allah marah. Allah tak suka. Macam tu. Menjadi anak derhaka. Menjadi anak derhaka. Anak derhaka ni maksudnya anak yang tak baik lah. Okey. Dia lawan cakap ibu bapa. Tu anak derhaka lah. Okey, kemudian amalan tidak diterima. Amalan tidak diterima. Contohnya, kamu buat perkara baik tapi kamu tak baik dengan ibu bapa kamu kan. Jadi perkara yang baik tu tak diterima maksudnya. Okey. Hidup tidak berkat. Hidup tidak berkat. Okey, tengok gambar ni kan. Dia apa ni? Dia stres belajar dia. Dia rasa macam tertekan kan. Mungkin sebab hidup dia tidak berkat, sebab dia tak baik dengan ibu bapa dia kan. Okey, ni dia kata hati sentiasa gelisah. Hati sentiasa gelisah. Maksudnya dia rasa macam nak marah, dia rasa tak suka, dia rasa macam macam tu kan. Okey, tu antara akibat tidak beradab dengan ibu bapa. Dan yang terakhir, tidak mendapat keredaan Allah. Tidak mendapat keredaan Allah. Okey, sebab tu kita kena apa? Beradab dengan ibu bapa kita. Sebab apa? Ibu bapa lah yang melahirkan awak ke dunia kan. Okey, lepas tu setiap kali lepas solat, kita doa untuk ibu bapa kita. Okey, doa untuk ibu bapa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ulang. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey. Maksud dia, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua-dua ibu bapaku, dan rahmatilah kedua-duanya sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Okey, bila kita doa ni tanda kita sayang dekat ibu bapa kita. Okey, jadi setiap kali lepas solat, kamu kena bacalah doa ni. Okey, setiap kali lepas solat, hari-hari, kan. Sebab apa? Sebab mak ayah kamu, dia orang tak pernah lupa nak doa untuk kamu. Okey, jadi kita kena balas baliklah jasa mereka kan. Kita doakan untuk mereka. Okey. Okey, kejap Sudah tengok dulu. Okey, kat sini dia kata syurga di bawah telapak kaki
ibu. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Okey, lepas ni kamu jangan ambil telapak kaki mak kamu tengok mana syurga. Tak ada maksudnya kalau kamu nak ke syurga tu, buat baik dengan ibu, buat baik dengan bapa. Okey, macam tu. Okey, kemudian dia kata ni, amalkan sentiasa menyayangi ibu bapa. Okey, sentiasa menyayangi ibu bapa. Cuba belajar jadi anak yang soleh dan solehah, kan? Kalau mak cakap, dengar, tahu. Okey, sudah yakin murid-murid satu asfar semuanya baik-baik dengan mak ayah dia orang, kan? Okey, jadinya untuk akhlak ini sahaja. Kita jumpa untuk subjek lain. Assalamualaikum.